Tiga niat kita cari rezeki, kalau ada tiga-tiga ni dan kita betul-betul buat, Nabi kata akan dibangkitkan di mahsyar kelak dengan wajah yang bercahaya ibarat bulan purnama. Dan ramai yang tidak sedar antara punca rezeki selalu tak cukup ataupun cukup tapi anak bermasalah, hubungan bermasalah, hidup tak tenang. Puncanya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Inilah golongan ataupun pihak mereka yang berada di sebalik tabir. Aktiviti ataupun program shopping online para wanita, terutamanya para isteri. Rupanya inilah pihak-pihak yang menjayakan, ya. Pos-pos laju tu. Dan pihak-pihak yang kena marah bila lambat barang sampai, kan. Bila ada musim perayaan, musim itu, musim ni, jualan itu, jualan ni, tak pasal-pasal kena marah dengan customer, kan. Dan inilah mereka yang bekerja, yang mana mengetahui tujuan bekerja ini selain daripada untuk mencari rezeki, untuk mencari nafkah, tetapi pekerjaan adalah satu ibadah. Ini sangat rugi kalau kita tak sedar dan kita tak faham dan tidak menjadikan pekerjaan sebagai satu ibadah. Sabda Nabi SAW, barang siapa yang mencari rizki yang halal, rizki yang halal dan rizki yang barakah, rizki yang halal dan barakah, untuk menafkahi dirinya dan menafkahi keluarganya dan membantu orang yang susah, maka akan dibangkitkan di mahsyar kelak dengan wajah yang bercahaya ibarat seperti bulan purnama. Ini antara hadis yang masyhur berkaitan dengan nilai pekerjaan tuan-tuan puan-puan sekalian. Walau apa pun jawatan, walau apa pun pangkat, bahkan kadang-kadang kita rasa kita ada ke tak ada sama je, orang tak pandang. Kita bukan bos di atas, kita pangkat paling bawah boleh jadi. Dan kadang kita rasa apa yang kita buat tidak dihargai. Bos pun tak nampak, bos pun tak sebut-sebut pun, orang lain yang dapat nama. Pelbagai kisah, cerita dan konflik di tempat kerja. Kadang rasa ujian kita berat, tengok bangunan pun dah stres belum masuk bangunan lagi. Kan, mulut tu zikir dah lama dah, aku tak sabar nak pencen. Baru kerja 2 tahun. Paling kurang 20-30 tahun lagi, itulah duk cakap. Kalau yang rasa macam bagus sangat tu kan, aku tak hadap lah kerja ni, aku boleh berhenti anytime. Suami aku boleh tanggung aku lah. Ya, bila marah, bila kecewa, bila sedih. Syarikat ni kalau aku berhenti, seolahnya dengan keadaan kita ni, dengan ketiadaan kita memberi kesan dan sebagainya. Tuan-puan dimati Allah sekalian, tidak ada kerja yang senang. Semua kerja, semua bila sebut cari rezeki memang susah, memang kena lalui payah. Kalau siapa yang kerja dia kata saya happy, tak rasa susah, senang semua, dia belum buat kerja betul-betul. Dia belum kerja betul-betul. Boleh jadi memang dia bekerja untuk fun, untuk seronok-seronok, untuk suka-suka. Bahkan dia bila dapat rezeki, dia tidak berkongsi pun dengan orang yang terdekat. Dia tak rasa pun bahawa rezeki yang Allah berikan itu ada tanggungjawab orang-orang yang memerlukan. Tuan-tuan, puan-puan, kita kalau nak kira berapa banyak ibadah khusus, sangat sikit, kita kena akui. Kadang beberapa hari langsung tak baca Quran, baca dengan lidah je. Nak buka belik Al-Quran, mushaf tu tak buka-buka dah berapa hari. Bila bab semayang, kalau 10 minit setiap kali solat, 5 kali, baru dalam 30 minit. 30-an. 10 kali 5. Betul? 50. Yang sini anggur. Inilah kan sekarang semua kalkulator kan? Kalkulator tu. Anggur macam confident 30. Aduh. 3 kali 5. 5 kali 10. 50 lah. Maksudnya bab solat saja 10 minit. Kadang solat 5 minit je. Masya Allah. Yang lama lepas semayang tu, nak pakai make up, nak pakai itu, nak pakai yang tu yang lama. Semayang sekejap 2 minit siap. Maksudnya ibadah khusus kita sangat sedikit.
maka kita kena sedar hidup di dunia ini penentu hidup di akhirat. Masa kita kerja lebih lama daripada masa kita dengan keluarga, lebih lama masa kita dengan Allah secara khusus. 8 jam kita kerja. Jadi kita tidak ada pilihan menjadikan pekerjaan sebagai satu ibadah. Lepas dah bekerja 30 tahun, 20 tahun, kita bukan hanya mengumpul duit pencen mungkin, ataupun KDSP tu, ataupun gratuity ke, tetapi yang kita kumpul paling utama adalah pahala daripada kerja yang kita buat. Sebab itu Nabi bersabda, sesungguhnya barang siapa yang keluar daripada rumah mencari rezeki yang halal, dia sebenarnya berjihad di jalan Allah. Sehinggalah dia pulang kembali dicatat pahala jihad. Dan sekiranya dia meninggal dalam keadaan dia mencari rezeki yang halal, maka dicatat sebagai syahid. Tapi bukan syahid dunia akhirat yang tak perlu mandikan tu, tak perlu mandi jenazah tu, tetapi ia adalah syahid yang diampunkan Allah dosa-dosanya. Tetapi sebab kita tidak faham nilai kerja sebagai ibadah, kita tidak tahu meletakkan nilai kerja yang kita buat ni. Kalau orang tanya kerja kat mana? Pejabat pos je. Sebagai apa? Kerani je. Saya tekan buku-buku, angkut-angkut barang je. Je. Kita yang meletakkan nilai pekerjaan kita itu rendah. Sedangkan Allah memuji orang yang bekerja dengan dengan tulang 4 keratnya. Pernah Nabi tengok ada seorang lelaki bawah terik matahari duduk pecahkan batu-batu ni. Kalau zaman sekarang batu ni dipecahkan untuk buat bangunan guna mesin. Zaman tu masih guna tangan, pecah-pecah nak bina bangunan daripada batu besar jadi batu yang lebih kecil boleh dibentuk. Lalu Nabi bertanya, apa yang kamu buat ni? Dia bawah terik matahari duduk pecah-pecahkan batu ni. Lalu dia menjawab, aku mencari rezeki yang halal untuk keluargaku. Lalu Nabi SAW bersabda, hadza yadun, tangan ini la tamassahu narun abada, tidak akan disentuh oleh api neraka Allah selama-lamanya. Apabila kita melakukan kerja yang cukup syarat ibadah, kalau Imam Al-Ghazali sebut syarat pekerjaan jadi ibadah, pertama niat. Saya tak pasti apa niat tuan-tuan perempuan, pagi petang begitu begini, datang kerja untuk apa? Sebaik-baiknya kita niatkan untuk 3 perkara. Sebagaimana hadis Nabi yang saya mulakan tadi. Nabi bersabda, barang siapa yang mencari rezeki yang halal dan berkat untuk menafkahi dirinya, untuk diri sendiri. Yang kedua, untuk menafkahi keluarganya. Orang lelaki nafkah keluarga wajib. Orang perempuan wajib ke tak? Kalau ada suami, memang suami wajib beri nafkah. Tetapi kewajipan bagi kita orang perempuan membantu dan menyumbang juga kepada keluarga. Bukankah kita kata kita keluar bekerja dengan izin suami dan kita nak keluar kerja nak membantu ekonomi keluarga. Tapi apabila seorang isteri dia mula berubah, mula-mula kata sebab nak bantu keluarga, lama-lama dia pegang pada prinsip duit awak, duit saya, duit saya, duit saya. Lama-lama suami dah hilang rasa kasih, rasa sayang. Sebab Islam pula, isteri hilang ihsan pada suami. Yelah, asyik pun laju sampai je, barang isteri je. Suami susah sampai nak kena berhutang dengan isteri bila, sayang awak tolonglah bayar ni, bulan ni saya tak sempat. Mana boleh, ini tanggungjawab awak, kira hutang ya, bulan depan tolak bayar. Adakah rumah tangga yang sebegini tidak bersama-sama susah dan payah? Boleh ada sakinah mawaddah warahmah? Tak ada. Tak ada. Sebab itu bila kita keluar, wahai para wanita, dalam keadaan sebenarnya kita keluar bukan kerana kewajipan, tetapi kerana kita nak membantu ekonomi keluarga, maka tunaikanlah tujuan sebenar kita keluar membantu. Tapi kalaulah isteri ini menanggung beban keluarga, suami malas, suami itu kekal dalam berdosa, isteri bukan hanya dapat pahala sedekah, pahala berjuang banyak, pahala berganda-ganda. Masya Allah. Yang kedua menafkahi, yang pertama menafkahi diri, yang kedua menafkahi keluarga, yang ketiga membantu yang memerlukan. 3 niat kita cari rezeki, kalau ada 3-3 ni dan kita betul-betul buat, Nabi kata akan dibangkitkan di mahsyar kelak dengan wajah yang bercahaya ibarat bulan purnama. Kita nak dapat wajah bercahaya di mahsyar melalui solat, macam tak layak lah, macam boleh ke dengan cahaya solat? Entahlah solat diterima ke tidak. Solat pun takat yang wajib. Yang sunat tu sekali-sekala. Time ada ujian, rajinlah sikit solat sunat. Contoh.
Adakah kita dapat wajah bercahaya dengan cahaya wuduk? Kita bukan ahli wuduk, ambil wuduk masa nak solat saja. Adakah layak kita dapat melalui cahaya Al-Quran? Baca Quran sikit-sikit, rasa bersalah tak baca, tu yang baca. Teruk benar kalau tak baca. Bukalah juga setengah muka surat. Ahli Al-Quran dia boleh khatam seminggu sekali, 3 hari sekali. Oi, tak ada cahaya lain ni. Kita tahu di masyarakat ada 2 sahaja warna ataupun keadaan wajah manusia. Satu putih bersih bercahaya, satu lagi hitam pekat likat. Walaupun di dunia warna dia lain. Mungkin di dunia dia hitam, warna sama dengan rambut, macam negro kan. Kau tengah malam muncul dia senyum, baru tahu ada orang. Nampak gigi, nampak mata putih. Ya, ada yang kita tengok betul-betul sama lah. Tapi kalau dia orang yang beriman, orang yang soleh di masyarakat kelak, wajah dia putih bersih bercahaya. So dah boleh tahu dah bakal ada neraka wajah kusam, gelap hitam. Jadi kita kena cari mana peluang untuk kita dapat wajah yang bercahaya ibarat seperti bulan purnama ini. Rupanya melalui pekerjaan yang kita buat hari-hari. Bila kita faham pekerjaan ini sebagai satu nilai yang sangat hebat sampai Allah beri peluang untuk kita dibangkitkan wajah bercahaya, kita akan syukur dan sayang kerja kita sekarang. Ramai di kalangan kita rasa kerja terpaksa sebab tak ada pilihan. Memang datang kerja dalam keadaan yang separuh hati, tak ada hati, pergi kerja je. Tapi tetap datang pagi petang, pagi petang. Bila kerja dalam keadaan begini, di mana datangnya keikhlasan? Bila syaitan tahu niat kita datang kerja untuk nafkah diri, nafkah keluarga, bantu keluarga dan untuk bantu orang susah, syaitan akan jadikan pekerjaan kita satu benda yang susah. Dia ganggu kita. Tak boleh ganggu kita, ganggu rakan kerja yang gompat, yang tikar belakang, yang asyik mengata, yang mengutuk, yang buat muka. Nak tengok kita mampu tak tetap fokus pada kerja walaupun terganggu dengan macam-macam konflik di tempat kerja. Saya pernah kerja pejabat 9 tahun sebelum saya resign sebagai pendakwah penceramah sepenuh masa dan mengusahakan beberapa perniagaan. Saya penjawat awam. Saya di bawah JAKIM, Pegawai Islam JAKIM. Lepas tu Jahin Jabatan Agama dan Islam Negeri Sembilan. Pernah jadi penolong pengarah bahagian undang-undang keluarga, penolong pengarah bahagian halal, perunding cara. Pernah bekerja dalam suasana pejabat yang ramai. Lagi ramai perempuan, lagi banyak gosip, lagi banyak klip-klip. Betul tak? Tak tahulah kan, tak ada masalah cari masalah kan. Dia mungkin itulah penyeri kehidupannya. Tapi alhamdulillah ramai juga staf lelaki. Mungkin sama maintainnya. Lelaki perempuan ke perempuan lagi ramai? Oh, lelaki lagi ramai. Oh, sebab termasuk yang menguruskan pos laju, postman semua tu ya, kalau masuk semua tu. Jadi Masya Allah, bila kita faham solat, nak khusyuk payah kan sebab syaitan ganggu. Pekerjaan, bila kita niat ibadah, memang jadi payah. Tapi siapa yang bekerja datang untuk fun-fun je, untuk gembira-gembira je, kerja 2 jam je, yang selebih tu macam buat-buat je kerja, padahal tak kerja betul-betul. Buat-buat sibuk, buat-buat itu, buat-buat. Hai, banyak betul lah hari ni kan kerja kan. Bukan kat sini ya, ni pun laju dekat Zimbabwe. Maksudnya, ada orang kan, dia macam, bila tanya kau buat apa ni? Entahlah, apa aku buat hari ni ya. Masya Allah, tuan-puan sekalian. Ada orang dia bekerja, gaji 2,000, tapi kerja macam gaji 10,000. Allah akan bagi rezeki pada dia macam gaji dia 10,000. Cukup, sempurna, siap boleh menyimpan. Ada orang gaji 5,000, tak boleh nyimpan. Cukup tengah bulan dah habis. Tapi gaji 2,000 ni, sebab amanahnya kerja dia, sungguh-sungguhnya kerja dia, jaganya masa dia. Kan? Macam-macam lah dia buat sehabis baik pekerjaan tu. Allah murahkan rezeki daripada tak disangka. Allah berkati sampai cukup. Tetapi ada orang gaji 5,000, tapi buat kerja macam gaji 1,000. Allah akan tarik. Dia macam gaji 1,000 saja. Asyik tak cukup. Belum tengah bulan dia dah rasa sempit dah. Sebab itu rezeki bukan banyak. Tapi yang paling utama adalah berkat. Berkat itu paling utama. Subhanallah. Okay, syarat yang diletak oleh Imam Al-Ghazali, pekerjaan sebagai ibadah. Yang pertama niat tadi tu. Jadi niatkan 3. Ya Allah, aku mencari rezeki untuk diriku supaya aku tidak meminta-minta. Kemudian untuk keluargaku. Kemudian untuk membantu siapa yang memerlukan. Tapi kadang kita ni sampai masa, aku nak tolong macam mana orang memerlukan? Aku ni yang memerlukan. Macam mana aku nak bayar zakat? Aku yang layak terima zakat. Macam tu pula kan.
Kenapa encik kata encik yang layak? Yelah, saya orang yang berhutang Ustazah. Hutang apa? Hutang rumah, hutang kereta. Encik layak berhutang sebab diluluskan oleh bank kerana encik mampu. Kan sebab encik tak mampu. Kalau tak mampu, tak lulus pinjaman encik. Encik di kalangan yang mampu bila dilihat pada slip gaji semua tu. Dan ramai yang tidak sedar antara punca rezeki selalu tak cukup ataupun cukup tapi anak bermasalah, hubungan bermasalah, hidup tak tenang, puncanya adalah tak bayar zakat. Saya tak tahu ada tak di kalangan kita ni, wallahu a'lam. Tapi kajian memang ramai umat Islam tak bayar zakat pendapatan. Walaupun ada kata itu khilaf tau Ustazah, saya ambil pendapat yang kata tak. Tapi kita di Malaysia pegang, walaupun kita kata saya kalau kira-kira lebih sikit je. Jangan kira sendiri, pergi kira dekat pusat kutipan zakat. Kalau rasa tak sempat, telefon. Saya bukan wakil ejen zakat. Tetapi ketika saya dipunca rumah tangga, banyak masalah rumah tangga, anak bermasalah, pasangan bermasalah, selepas dia start bayar zakat. Bila rezeki tak berkat, akan beri kesan kepada daripada gaji tu kan bayar rumah, bayar kereta, beli makanan, rezeki tu dah tak berkat. Sebab zakat itu sendiri mau maksud penyucian. Zakat juga mau maksud percambahan, penyuburan. Allah janji siapa yang bayar zakat, rezeki dia akan semakin subur, akan semakin bertambah dan akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita yang bersihkan rezeki kita, Allah yang bersihkan. Bukan kita yang kontrol rezeki kita, Allah yang razak, Allah yang ghani, yang muni, yang maha kaya dan memberi kekayaan. Tapi bukan ikut cara kita dan bukan ikut sifat akal kita. Ikut sifat kita, kalau kena bayar zakat RM50, kurang RM50. Sifat Allah berbeza. Bila kita ikut cara Allah menguruskan rezeki, sebab kehendak Allah lah terhadap rezeki yang diberikan pada kita. Allah berkehendakkan kita bayar zakat, lalu kita bayar. Dengan yakin, saya jumpa ramai orang yang sebelum itu sempit rezeki, berniaga ke, kerja makan gaji ke, lepas bayar zakat. Ada yang kena 30, 50, dia kata tak tahu Ustazah, macam mana rezeki boleh cukup berbanding yang sebelum ini. Allah punya kuasa. Allah Subhanahu Wa Taala mampu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Kita tidak ada daya, la haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Pertama saya sebut pasal zakat. Ini pasal rezeki. Walaupun tajuk kita ini jaga ikhtilat, maruah terjaga. Kita akan sentuh, tapi boleh ya saya sentuh bab kerja sebagai ibadah sebab penting kan? Terus ustaz macam kan terus ceramah. Saya nampak macam serius Lepas ni tak serius lah. Lepas ni ambil gambar apa semua kan. Itu kembali normal. Sebab ada yang lelaki biar kita fokus ilmu, masa kita sangat suntuk. Kita dapat jumpa peluang macam ni jarang-jarang kan. Dan saya sebenarnya kena sebutlah salutation sikit. Terima kasih pada Pos Malaysia HQ Kuala Lumpur. Yang hadir di live ini lebih kurang dalam 2,000 yang hadir. Yang duduk dalam surau ni dalam 20,000 ni. Termasuk yang kita tak boleh lihat. Mudah-mudahan malaikat ada hadir sama memayungi dan menurunkan rahmatnya. Saya tak terbayang surau HQ Pos Laju besar macam ni. Dengan kapet raudah. Kan? Dengan suasana yang sangat indah. Mudah-mudahan semua dirizkirkan oleh Allah untuk memijak kapet raudah yang sebenar di Masjidin Nabawi. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Okey. Jadi terima kasih kepada ahli jawatankuasa surau. Anda buat sehabis baik untuk majlis ilmu. Walaupun masa lain tak dapat, selit waktu antara rehat dan anda sanggup mengorbankan waktu rehat. Kan baru juga gaji kan? Gaji bila? Semalam kan? Kalau ikutkan ni sedap bagi makan ni kan? Tapi sanggup tangguh dulu hari ni. Yang food hunter tu kan, tangguh dulu. Sebab hadir, ini satu pengorbanan yang besar, Masya Allah. Dan semua warga kerja Pos Malaysia HQ. Allahu Akbar. Okey. Tuan-puan sekalian, kita sambung sikit lagi tentang syarat suatu pekerjaan jadi ibadah. Pertama, niat. Jadi kita dah faham, niatkan 3 tu. Mesti kena ada membantu sesiapa yang memerlukan. Terus allocate mungkin RM20 untuk infak. Percayalah akan datang Allah limpahkan lagi rezeki. Sampai peringkat kita boleh infak RM50. Lepas tu tengok lagi, boleh infak lagi 100. Maksudnya melalui sedekah wajib itu zakat. Sedekah sunat yang selain pada zakat. Zakat itu sedekah wajib.
Saya pada sedekah wajib, sedekah sunat yang kita bagi-bagi bantu adik-beradik yang susah ke, ada adik kita tolong jaga mak bagi RM50, adik kita dah seronok. Keberkatannya sangat luar biasa. Okey, pos laju, dia pencen ke QDSP? Semua QDSP ya. Saya pun QDSP juga. Saya design kerja-kerjaan 9 tahun. Dia paling kurang 10 tahun kan. Lepas tu HR kata, Ustazah tunggulah setahun lagi dapatlah pencen walaupun sikit. Saya tak boleh dah, saya kena berhenti juga. Antara sebab saya berhenti, suami saya memang perintahkan saya berhenti masa tu. Suami saya dah sabar berapa lama. Bukan sebab suami tak suka saya bekerja. Pekerjaan sebelum tu pun sangat bagus, sangat baik. Sebab kita kerja dengan bahagian Jabatan Agama, JAKIM dan sebagainya. Tetapi kerana arwah ayah dan suami pun melihat saya akan lebih berkembang sebagai pendakwah. Seperti mana yang saya buat hari ini. Bila kita kerja pejabat, memang terhad. Nak keluar terhad, nak terima jemputan terhad, banyak terhad, dan kita buat kerja banyak pengurusan dan pentadbiran. Jadi Alhamdulillah, selepas itu kita buka beberapa anak syarikat. Sampai sekarang ada 10 anak syarikat perniagaan. Staff ada lebih kurang dalam 150. Yang saya nak kongsi tentang KWSP. Kita tahu bahawasanya KWSP telah ada yang patuh syariah. Bermula daripada tahun 2016 tak silap. Ya, ke 2015? Antara dua tu, 15 ataupun 16. Maksudnya masih baru. Sama ada 2015 ataupun 2016, KWSP ada yang patuh syariah. Saya sendiri mengaku yang saya tak tahu bahawasanya sebenarnya kita sebagai pencarum KWSP, kita yang bertanggungjawab untuk ubah. Kita sendiri yang kena buat proses ubah daripada konvensional kepada patuh syariah. Dia bukan automatik sebab kita Muslim, automatik akaun berubah kepada yang patuh syariah. Tidak. Dan saya terkejut bila hari itu berusaha KWSP kata, Ustazah tolong sampaikan. Sebab peratusan umat Islam ubah tak sampai 10%. Tak silap daripada pencarum, 5% baru yang ubah kepada patuh syariah. Apa yang berlaku bila kita tak ubah? Kan tahun lepas masa Covid banyak keluar kan? Oi, sedap masa tu kan. Dia panggil apa? Air Sina. Ke apa? Ya, air Sina. Kan keluar. Itu yang dapat masuk beg baru, gelang baru kan. Yalah, ada yang memerlukan betul-betul dia jadikan keperluan. Ada orang kira rezeki yang yalah boleh dapat. Ada orang tak keluar, dia kata nanti kurang nak guna hari tua. Ada yang kata takut tak sempat tua mati dulu baik keluarkan. Betul lah tu. Kalau saya lah dah boleh keluar-keluar, saya memang keluar je walaupun bukanlah memerlukan pun. Bolehlah guna buat apa-apa. Boleh tentu pun hidup lagi nanti yang dapat orang lain. Lepas tu suami pun nikah lain guna duit tu. Kan jadi poti anak pula bangun marah kat suami, jangan guna duit KWSP saya, tu untuk anak-anak. Macam-macam lah kan kalau nak buat drama. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian, apabila kita tak tukar kepada patuh syariah, pelaburan akan pergi kepada termasuk pelaburan yang tidak patuh syariah. Judi ke, arak ke, apa ke, syarikat-syarikat yang bukan patuh syariah. Bila kita ubah kepada patuh syariah, simpanan kita hanya dilaburkan kepada syarikat yang patuh syariah. So, selamat daripada riba. Selamat daripada riba. Kena buat secepat yang mungkin. Boleh buat online, tapi kotlah dah mati dah online tu kan, sebab tak ingat dah password. Pergi je secepat mungkin ke pejabat KWSP, sekejap je tukar. Saya nak tukar patuh syariah, dia suruh tekan butang ni, lepas tu renew pasport apa, pasport pula, password. Lepas tu kita pun tekan settle. Kalau mati kita tak hadap. Kita tidak berhadapan dengan hukuman yang berat kepada yang terlibat dengan riba. Allah isytihar perang orang yang terlibat dengan riba. Kita bukan bermusuh dengan manusia, bermusuh dengan Allah. Ini di antara sebab rezeki jadi tak berkat, sebahagiannya disimpan ke tempat yang melabur kepada pelaburan yang haram. Ada satu perkara lagi pasal KWSP ni. Saya sebut benda ni sebagai tanggungjawab sesama Muslim yang ramai yang tak tahu. Saya nampak yang kejong tu mesti yang terkejut. Sudah aku tak buat lagi. Kan? Subhanallah. Tuan-tuan dimati Allah sekalian, bila pergi ke KWSP, saya sendiri pun tanya, saya contohlah. Saya sebab saya ingatkan auto, saya lah sendiri yang terlalai. Sebenarnya kena ubah sendiri. Jadi, simpanan daripada tahun 2015 ataupun 2016,
yang ketika itu sudah ada akaun patuh syariah, kita kena tanya kepada SP berapa riba dalam tempoh tersebut. Maksud daripada 2016 sampailah ke hari ni contoh, nanti dia akan keluarkan kira-kira kalau nak bersihkan akaun yang sebelum ni daripada 2015 tu, maka puan RM500, contohlah RM500, puan kena sucikan. Orang panggil nak suci, nak bersihkan harta, berilah kepada Baitul Mal. Jangan pula pergi ke Baitul Mal cakap ini zakat. Tak, cakap ini nak bersihkan harta. Dia faham, tak payah nak tutup muka macam ada wartawan nak tengok, tak payah rasa macam malu. Tak, dia orang faham sangat kalau kes ada SP nak sucikan harta. Cakap, tak boleh cakap ni sebab malu nak ngaku sucikan harta. Tak, itu normal, proses biasa. Tak jadi aib. Memanglah aib, tapi bukanlah aib besar jadi viral, kita pun bukan siapa-siapa kan. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, itu kena buat. Tak ada lagi duit, tanya dia berapa ya riba yang kena disucikan daripada simpanan KDSP. 500. Oh, saya tak ada ni. Tak apa, bayarlah angsuran RM50 sebulan. Lepas bayar RM50, meninggallah contohnya. Walaupun tak sempat lunaskan yang riba tu, Allah ampunkan. Sebab Allah dah lihat usaha kita, bukan kita nak lari. Allah dah nampak kita niat dan kita dah usaha dah, walaupun sedikit. Kenapa bermula 2015? Kalau simpanan kita dah start tahun 2000 lagi, Ustazah tahun 2000 lagi simpanan. Merujuk kepada yang saya tanya pada jabatan, bukan jabatan mufti, ya, pihak jabatan mufti dan juga kepada SP, simpanan sebelum wujud akaun patuh syariah kira dimaafkan. Kita kan simpan daripada 2020 contoh. Start akaun patuh syariah ada wujud, sistem patuh syariah wujud tahun 2015. So bermula daripada tahun yang ada itulah kita kena buat kiraan. Kita tak mampu kira, suruh orang KWDC kira. Dia ada cara, dia dah tahu dah benda ni. Jadi Alhamdulillah Allah hadirkan saya datang ke sini hari ini, sebab boleh jadi ada di antara kita yang belum buat perkara yang wajib, yang melibatkan hasil rezeki kita, yang akan memberi kesan, yang mana Nabi sebut kullu lahmin nabatin min haram fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka nerakalah lebih utama untuk membakarnya. Jadi nauzubillah, itu dua perkara yang perlu diberi perhatian. Jadi Imam Ghazali kata setiap pekerjaan untuk jadi ibadah, pertama niat, kedua jangan bercampur maksiat, dan harta tu pun tidak bercampur dengan yang kotor. Kita dah cakap pasal zakat dan kita dah cakap pasal riba yang mungkin kita terlibat secara tak sengaja, secara kita tak tahu. Lepas tu jangan bercampur dengan maksiat. Inilah tajuk kita, iaitu ikhtilat maruah terjaga. Nanti kita akan sentuh tajuk ni. Tapi nak pergi syarat yang ketiga, pekerjaan dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Ada orang datang kerja, memang dia jaga betul masa, jaga sungguh masa dia. Dia bukan tak makan, dia makan. Dia bukan tak borak, tapi sikit-sikit je. Ada kisah masa saya kerja dulu. Ya, saya kerja di beberapa tempat, berubah-ubah bahagian, berubah juga jabatan. Ada seorang cleaner ni, rajin betul dia. Saya masuk 7.30. Kan kerja-kerjaan ada waktu anjal. Masuk 7.30, balik 4.30. Sebab saya urus hantar anak-anak sekolah. Sekolah dekat dengan pejabat. Jadi dah settle hantar anak, saya boleh masuk 7.30. Kalau saya datang pukul 7.25, dia dah ada dah pun kat pejabat. 7 suku dia dah sampai. Pukul 7 dah sampai. Gelap lagi dia dah ada. Saya tanya Acik, awalnya Acik datang, Acik masuk pukul berapa? Pukul 8 Ustazah. Dah kenapa awal sangat datang? Takut jam? Seremban mana ada jam? Tapi punya dia amanah dengan kerja, tak apa, lebih baik awal daripada lambat Ustazah. Makcik ni, bila saya nak borak dengan dia, saya tak boleh nak borak lama-lama. Saya pernah cerita dalam ceramah, mungkin ada yang pernah dengar. Saya kalau nak borak Acik gini-gini, dia layan sekejap tapi nampak susah hati. Ustazah tak apa ya, makcik ada kerja. Makcik kerja apa? Ada kerja apa? Saya pula kan. Dah habis dah bersih makcik, dah bersih sangat dah ni. Tapi ni waktu kerja Ustazah, maaf ya, makcik cari kerja. Orang lain dah habis kerja, lepak-lepak duk makan sebab yelah, dia pula tak habis-habis cari kerja. Kejap datang, Ustazah ada apa-apa ke nak bersihkan? Makcik cermin tu dah lap bersih sangat, dah cukup, dah tak ada debu, tak sempat datang pun lagi makcik. Kan bersih, kan ni, kan buat. Tak apa Ustazah waktu kerja. Tapi subhanallah, rezeki dia, walaupun gaji bawah 1,000, kerja sangat amanah, anak baik-baik. Saya pergi ziarah ke rumah dia pun bersih, rumahnya tenang. Rumah flat tingkat 4 ke tingkat 5.
Anak pun baik, cucu baik, rezeki terjaga. Ibu tunggal membesarkan anak seorang-seorang. Ada seorang pekerja ni, kalau di pejabat cleaner, satu lagi kalau dulu pembantu amat rendah. Yang buat air untuk bos, yang orang suruh je buat apa-apa, dia kena buat. Ibu tunggal, anak 4 atau anak 5. Ada motor saja. Rumah jauh. Rumah jauh. Saya tanya, kak duduk mana? Rumah saya. Laluan tu lori besar-besar kak? Ya, kalau lori lalu akak ni terhuyung hayang. Naik motor. Hantar anak daripada Seremban ke Kuala Pilah jauh. Dengan motor, anak duduk asrama. Bawa lah beg, galah beg besar. Usahanya dia untuk cari rezeki. Tapi setiap tahun pergi umrah. Setiap tahun pergi umrah. Bahkan dia kata, Ustazah, tahun depan pun dah ada orang cok. Lagi sekali pun dah ada orang. Saya tak tahu orang berebut nak hantar saya pergi umrah. Tiap tahun pergi umrah. Bukan dengan duit sendiri. Saya kan masa tu kita makan gaji. Gaji bukanlah kecil. Tapi kita anak ramai kan. Kalau ada anak orang lain bersalin, RM10, RM20 tu kira macam dah besar lah juga bagi saya. Bagi RM20 pada orang bersalin, contoh bagi hadiah. Terasa lah juga. Dia, saya bersalin, Ustazah sikit je untuk Ustazah, tengok 100. Kak, apa banyak sangat ni? Kak, tak banyak Ustazah. Saya tahu gaji dia berapa, saya tahu dia ibu tunggal, saya tahu dia tak ada kereta, saya tahu dia. Tapi pemurahnya dia kata, tak apa Ustazah, rezeki akak ni, akak tak boleh nak cerita macam mana. Tapi saya yakin dan percaya dia kerja sangat amanah. Dia anggap kerja dia tu macam gaji besar. Dia anggap kerja, walaupun dia buat kerja yang orang tak pandang, tapi dia buat sehabis baik. Dia jaga amanah waktu, dia jaga amanah pekerjaan. Kakak ni masa umur 40 tahun, dia jumpa saya, umur 40 lebih dah masa tu. Ustazah, akak nak buat ambil SPM. Semua orang kata buat apa akak ambil SPM. Sebab dia orang susah, orang miskin, tak belajar sekolah, tak ambil SPM. Akak bagus akak ambil SPM. Betul ni Ustazah? Betul, akak sambung. Saya sokong. Akak nak study macam mana? Akak baca-baca sendiri je lah. Masa berlalu. Lepas tu dia pun beritahu, Ustazah, akak nak periksa ni. Ustazah tolong doakan ya. Akak study dah. Study, akak baca-baca sendiri. SPM kan terbuka, umur berapa pun boleh ambil. Dia ambil SPM sampai selesai. Lulus. Lepas tu dia cakap, Ustazah, akak nak sambung diploma. Nak sambung diploma kak? Biar betul kak? Ya. Ustazah rasa boleh tak? Boleh kak. Support je. Ada orang peli akak, ada orang mengata-ngata, ada orang buat apa nak ambil diploma. Kerja ni bukan kau boleh naik pangkat pun, buat apa susah. Tapi saya sokong, support. Dia kata kalau saya sokong, saya yakin akak boleh ambil diploma. Tahun berlalu, sebelum saya berhenti kerja, dia tak belum habis lagi diploma. Sampailah dalam 3 tahun lepas, Ustazah, akak dah habis dah diploma. Masa tu umur dia mungkin 48 kot. Bayangkan ya, sampai habis diploma, saya tanya akak, tujuan apa akak belajar? Ustazah, orang selalu pandang hina pada akak tak ada sijil, akak tak ada ilmu. Akak tak nak naik pangkat, akak tahu akak tak ada peluang pun naik pangkat. Kerja akak apa ni, pembantu yang paling rendah ni. Tetapi dengan ilmu ni lah, akak rasa akak menjadi orang yang bermanfaat untuk agama, untuk anak-anak. Makanya ilmu ni jaga diri akak. Saya kata akak, belanja semua akak belajar, semua daripada gaji itulah, walaupun sikit Allah bagi cukup. Syukur, kerja sungguh-sungguh. Allahu Akbar. Ini kisah-kisah yang saya kongsikan, mungkin boleh jadi inspirasi dan motivasi buat perbandingan diri kita. Ke mana gaji kita pergi? Sejauh mana gaji kita memberi manfaat untuk diri, keluarga dan masyarakat dan ummah? Sejauh mana keberkatan? Adakah pekerjaan kita sebagai ibadah layak tak untuk dikira sebagai 8 jam kerja, 8 jam ibadah? Takut tak ada pun ibadah, dosa yang dihimpun, kerja yang lalai, kerja tak buat sungguh-sungguh, masa kerja banyak ngumpat, banyak gosip tentang tak disebutlah kan dalam surau ya. Duk cerita pasal orang begini, takut menghimpun dosa, bukan menghimpun pahala. Okey, jadi basicnya 3 pekerjaan sebagai ibadah. Pertama, niat. Kedua, tidak bercampur maksiat, termasuk bukan maksiat diri sendiri, maksiat harta tadi itu. Kemudian yang ketiga, pekerjaan dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Pos laju, kami dekat Negeri Sembilan selalu dapat anugerah daripada pos laju. Pos laju bagi apa? Macam gini lah, kita ni antara pengguna, kalau di sekitar Senawang tu, antara pengguna paling tinggi, pelanggan paling, apa ya, kita panggil pelanggan paling aktif.
Pelanggan terbaik lah. Sebab memang hampir setiap hari tu kena datang dengan van dia, lori, banyak sangat. Kan kita ada galeri Ustazah Asma, orang beli online tu melalui Shopee ke melalui apa tu. Lepas tu pos laju turun datang bagi apa-apa hadiah plak ke apa. Kebetulan turun saya selalu tak ada. Jadi kita ni ada hubungan yang rapat ya. Kenalilah saya pelanggan anda yang bagus sampai dapat anugerah. Gitu. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, bila ada beberapa, biasa orang yang sama, dia kan ada kawasan dia kan. Ada yang memang kita dah cam dah muka. Kalau bertemu dengan saya tu kan, kamu, ya Ustazah, bersungguh angkut, buat kerja tu kemas, macam kerja tu kerja yang besar hebat. Orang yang macam ni, selalulah saya bagi tahu, bila dua orang ni datang, awak kena bagilah apa-apa. Bukan semestinya bagi duit, bagi apa-apa barang dalam galeri sebagai tanda terima kasih sebab dia buat kerja dengan sungguh-sungguh. Dengan senyum, dengan ceria, dengan memudahkan. Walaupun datang, tunggu kejap ada sikit lagi yang ni. Tak apa puan, tak apa. Okey, tak ada masalah. Masya Allah. Dia bukan hanya kerja dia saja yang buat terbaik, dia juga cuba beri khidmat dan servis yang terbaik dengan memudahkan hati kita yang jadi pelanggan. Dia bukan, cepat sikit. Awak dah ni, okey ni. Subhanallah. Saya kira attitude wallahualam pekerja pos laju sangat terbaik. Tepukan untuk diri sendiri. Masya Allah. Memang akan ada yang ada masalah, tak pedik, yang ada masalah sikap. Orang muda tak boleh kerja berat, kena tegur masa muka. Mana-mana pun ada. Di pejabat kami pun ada. Yang merajuk terus lari, terus berhenti, terus apa, mana-mana pun ada. Yang lagi kalau yang pos laju, yang hantar-hantar barang ni kan, dia macam kadang tu 5 hari lepas hilang dah. Seminggu hilang, 10 ni tiba-tiba dia masuk waktu peak hour, peak season, maksudnya waktu kemuncak. Dia rasa macam kerja teruknya. Dia tak datang waktu yang tak ada, yang relax. Dia tak masuk waktu tu. Lepas tu dia pun dapat pula panggilan yang lain, kata kerja sana lagi mudah tapi gaji lebih tinggi. Oh, ini ujian dan cabaran HR nak hadapi. Sama-sama pekerja nak bagi support, nak bagikan mereka ini kekuatan untuk bertahan. Ini di antara cabaran-cabaran bila kita bekerja. Okey, tuan-puan sekalian, kita nak masuk tajuk tapi tinggal 15 minit lagi ni. Jaga ikhtilat, maruah terjaga. Apa maksud ikhtilat? Hebat tajuk pengusi surau bagi ni. Nak sebut pun terplay out. Ikhtilat. Cuba sebut semua. Ikhtilat. Faham tak maksud ikhtilat? Hebat belajar Arab ni. Pun selaju. Ikhtilat. Ikhtilat ni bahasa Arab lah. Maksudnya pergaulan bebas, percampuran. Ada tak skandal di tempat kerja? Ada yang dia nak cakap ada, takut kan dia gini, iling tak, anggut tak. Ada yang gitu. Saya percaya mana-mana tempat kerja mesti ada ikhtilat, pergaulan bebas, dan ada skandal. Sebut skandal macam kasar lah Ustazah, skandal. Okey, nak guna perkataan apa? Hubungan terlarang, teman tapi mesra. Macam tu. Boy, memang skandal lah di tempat kerja. Bukan skandal Ustazah, ta'aruf. Laki kan boleh 2, 3, 4 ta'aruf. Allahu Akbar. Ta'aruf dengan isteri orang. Kan? Suami orang, isteri orang, haram ada hubungan melebihi daripada hubungan kawan ataupun rakan sekerja. Isteri orang, suami orang, apa pun alasan, dia memang dah bermasalah pun dengan suami dia sebelum saya wujud. Yalah tu, semua rumah tangga ada masalah. Kalau alasan tu semua rumah tangga, dan saya bukan yang menyebab rumah tangga mereka bermasalah. Mereka memang dah masalah sebelum saya, kehadiran saya, kewujudan saya. Saya ni macam penyelamat. Kau tak mungkin dia dah kemurungan. Amboi. Saya memang dilahirkan untuk menyelamatkan wanita ini. Macam-macam lah alasan. Saya dulu kerja punca rumah tangga, antara punca penceraian paling tinggi adalah skandal di tempat kerja. Memanglah tengok suami orang, kadang lupa suami sendiri. Baik sangatlah rakan sekerja lelaki tu senyum, memanja. Puan, peduli. Dalam manis senyum. Suka puji pula tu. Saya suka tengok puan.
Kenapa lah suka tengok aku? Padahal dah gelabah dah tu kan. Tak tahu kenapa. Tapi sejuk mata memandang. Beruntung suami puan. Kau cakap macam tu, suami aku tak pernah aku cakap macam tu. Ya ke? Kan kebetulan gaduh ke suami lelaki tu pagi tu. Lama-lama rasa dia lagi melihat nilai dalam diriku. Kan? Dia yang menghargai diriku. Suami tak pernah cakap sejuk mata memandang. Asyik panas kan? Asyik panas. Ui, jarum halus syaitan. Kan? Tengok bini, tuan-tuan tengok isi orang, lupa ke ingat isi sendiri? Baik mengaku. Ada orang tengok isi orang ingat isi sendiri. Terus mesej, sayang, macam mana tu? Okey tak kat rumah tu? Tunggu ya kepulangan abang. Cik. Oi, kalau tuan-tuan buat macam ni, isteri memang masak istimewa lah. Sayang, kalau penat rehat ya, kerja tu tak apalah, tunggu abang nanti. Yelah, tengok isi orang tinggal isi sendiri, masak lah. Sayang, kalau dah masak tu, apa ayatnya? Tak apalah tu. Makanlah dulu, jangan tunggu abang kalau dah lapar, apa-apa sajalah. Ataupun mesej pendek je. Sayang, rindulah. Oh, itu ayat power tu kan. Terkelip-kelip isi tengok. Dah kenapa buang tabiat ni bang? Awak ada terganggu dengan perempuan kat pejabat ke? Kenapa ni? Ada buat salah apa-apa ke ni? Rasa bersalah lah tu, mesej rindu-rindu pula. Sebab setengah orang dia rasa besar dengan pasangan, dia akan menyedapkan hatinya, dia layan pasangan lebih daripada biasa. Tapi dia meneruskan maksiat yang dia lakukan. Apa yang dia buat itu pada pasangan nak menyedapkan hati untuk menutup rasa bersalah buat maksiat tu. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, bila kita tengok pasangan, tengok suami orang, tengok anak orang, tinggal anak sendiri, tengok suami orang, tinggal suami sendiri, apa salahnya kita pun mesej, bang, rindulah, awak kerja elok-elok ya, petang ni kita jumpa dah. Awak nak makan apa petang ni? Saya nak plan siap-siap nak masak ni. Walaupun tak rindu, hantar je mesej rindu. Kan? Tiba-tiba je. Yelah, kata-kata yang baik, sedekah. Itu kata-kata yang baik, menggembirakan pasangan. Saya kadang tu kan, yelah adalah, bukan berpisah lama sangat pun di tempat kerja. Abang, tak bagi pun masih rindu? Oh sorry, terlupa. Awak tak rindu pun awak kena hantar juga mesej rindu. Ya, jadi suami saya dah biasa kena hantar juga rindu. Sebenarnya rasa tak? Tanyalah pula tak puas hati kan? Tetapi sangat penting, komunikasi sangat penting suami isteri. Hari ni ramai sebab komunikasi ni terlalu banyak, komunikasi interpersonal dengan pasangan dah terlalu kurang. Tuan-puan dimati Allah sekalian, ikhtilat maksudnya pergaulan bebas. Boleh berlaku melalui perkataan ataupun perbuatan. Perkataan bergurau senda berlebihan sehingga menimbulkan penyakit hati dalam hati orang yang mendengar. Memuji berlebihan, bergurau dengan perkataan yang lucah. Hukum bergurau, buat bahan gurau perkara lucah. Sama perempuan mungkin dia kadang tu bukanlah lucah sangat sama perempuan. Tapi bila melibatkan lelaki dengan perempuan, boleh jatuh haram sebab ia adalah perkataan yang jijik. Pernah tak orang perempuan berhadapan dengan gurauan lucah? Ada tak? Pun tak berapa nak anggap kan? Oi, saya kalau pengalaman kerja dulu, ya Allah, bukan tak ada. Memang ada gurau senda daripada lelaki rakan sekerja yang lucah. Nak sebut pun malu. Cerita sebut pasal, tak payah sebutlah. Memang malu. Sampai saya kata, apa ni? Cakap macam ni. Gurau pun tak boleh lah, tak sporting langsung. Sebab itu, Nabi menyebut janji syurga bagi orang yang mampu meninggalkan perkataan keji walaupun dalam bergurau. Nabi menyebut tentang ganjaran syurga bagi orang yang dalam bergurau dia tidak berdusta dan dia tidak menggunakan perkataan yang keji. Ada orang boleh buat lawak, gembira hati orang, gembira hati sendiri yang mudah terhibur dan hiburkan hati orang, buat gurauan tapi tidak melibatkan perkataan keji, maki hamun dan juga lucah. Subhanallah. Kemudian dari segi melunakkan suara. Orang perempuan kan, tak pejabat. Kadang tu tak sedar melunakkan suara, bagi kita dengar macam biasa, tapi bagi lelaki tu, isteri kat rumah suara macam halilintar. Makan, makan. Rumah dua
bangun. Kejukan si rumah kan. Bukannya, Assalamualaikum bang, bangun ya bang, bangun. Tak ada bangun macam tu kan. Assalamualaikum, bangun. Pagi tu dia dengar isi dia memerik tu. Ya Allah, sampai dekat pejabat. Encik, ada apa-apa ke encik yang perlu dibantu? Oi, ya Allah lembutnya. Apa salahnya tegas, encik ada apa-apa ke yang perlu dibantu? Kita orang perempuan dekat pejabat dengan bos kan, kita profesional. Kita boleh dengan cara yang bukan kasar, tapi suara tidak dilunakkan. Dan ini memang dipesan di dalam Al-Quran. Jangan kamu melunakkan suaramu. Ni nak minta tolong dengan seorang staf lelaki ni contohnya. Dan kita tahu dia memang ringan tulang. Bang, tolong. Boleh tolong? Tolonglah, abang paling handsome, terbaik. Tolong. Buat muka pula, kelip-kelip mata. Please, tolong. Macam tu. Aish. Bergegar tu, jantung jatuh kena kutip masuk balik kan. Ya Allah. Saya nak tanya orang lelaki, betul tak kadang-kadang bila orang perempuan tak jaga muka, tak jaga suara, lenggok badan, tuan-tuan boleh terganggu, betul tak? Ada tak tu kena cek muka hormon testosteron dia bermasalah. Okay, gurau ya tuan-puan. Tetapi normalnya terganggu sikit sebab anda normal, tetapi sebab anda kuat iman, astagfirullah, terus normal balik. Terganggulah sikit, lepas tu astagfirullah, lepas tu maintain balik. Terganggu tu normal. Orang perempuan kalau lelaki tenung-tenung, kita pun dah perasan lebih. Makan kat kafe, bukan dah kerja, perasan orang lelaki tengok kita makan, dah rasa berdebar, makan pun kontrol kan. Maksudnya pandangan mata, ini hadis Nabi. Pandangan mata adalah anak panah beracun syaitan. Syaitan nak ganggu hati, dia gunakan mata, permainan mata. Nabi bersabda, pandangan mata adalah anak panah beracun syaitan. Barang siapa yang boleh menjaganya, mengawalnya, menguruskannya, maka akan diberikan yajidu halawatul iman, diberikan kemanisan iman di dalam jiwanya. Maksudnya untuk kita tak tengok, tak terkesan, itu agak mustahil. Sebab kita ada perasaan. Kalau suami itu kadang tu nak suruh dia tengok, bang tengoklah, saya tengoklah, okey. Tapi tiba-tiba ada orang lelaki asyik tenung, kita pun dah suruh salah. Tengok dia tenung lagi, kan bertembung lagi. Contoh macam pengalaman kan. Bukanlah pengalaman, tapi kita lah zaman remaja dulu, perasaan-perasaan tu biasalah macam orang lelaki tengok kan. Kan dah ada gangguan sikit. Tapi sejauh mana kita menguruskan gangguan tersebut. Tapi gangguan terhadap lelaki daripada pandangan mata terhadap perempuan lebih berat berbanding perempuan terhadap lelaki. Tuan-puan yang dihormati sekalian, bila ada gangguan, anak panah syaitan, dia dah panah mata tu, melihat sesuatu yang menarik perhatian, mengusik hawa nafsu, kita sebagai orang beriman, astagfirullah, tundukkan pandangan. Ada orang salah faham, dia sebut apa? Kan pandangan pertama tu rezeki. So rezeki jangan ditolak. Bila dah tengok, jangan kalih. Sebab yang dilarang pandangan kedua. So tetapkan pandangan. Kan kalih tak boleh tengok lagi dah. Mana ada kata rezeki, tidak ada istilah pun rezeki. Bila nampak sesuatu yang boleh mengganggu dan menimbulkan di dalam hati tu penyakit hati, terangsang, bayangan syahwat, semua itu. Sebab Nabi kata, fikiran itu berzina apabila membayangkan perbuatan kotor tu. Mulut itu berzina apabila bercakap perkara-perkara yang boleh menaikkan syahwat tu. Telinga itu berzina bila mendengar perkara-perkara, suara lunak di layan-layan, siap rakam senyap-senyap. Ui, sedap sungguhlah suara perempuan ni. Dia cakap, dia marah pun sedap. Oh, dia cakap lagi sedap. Contohlah kan orang kata Siti Nurhaliza suara dia sedap kan. Dia bersin pun katanya sedap kan. Siti Nurhaliza batuk pun sedap. Saya baca ada komen-komen nak kata suara dia sedap contoh. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kita rasa suara kita biasa. Jadi kena kontrol. Bagi lelaki, janganlah duk telefon walaupun bincang pasal kerja pukul 11 malam. Saya kata, cik, nak bincang sikit ni tentang esok. Oh, dia tak dengar suara tu macam biasa dah. Guru saya pesan, ada urusan macam mana dengan lelaki, jangan telefon lebih dari pukul 10 malam. Betul ke tuan-tuan?
Oh, tak boleh lewat malam. Mana boleh lewat malam ganggu rumah tangga orang. Tapi ini masa saya belajar dulu, dia kata itu bukan waktu yang sesuai. Walaupun suara itu dikeraskan, tetap suara itu jadi indah gemersik, diperindahkan oleh syaitan. Jadi suara kita jangan dilunakkan, bukan sampai garang. Bos, ada apa-apa nak minta tolong? Ada apa-apa nak bantu? Tetapi bukan bos, ada apa-apa ke? Oi, jangan dilunakkan dengan wajah, dengan lenggok badan. Orang perempuan, lenggok badan kita kena jaga. Bila pakai high heel, jalan tu pun lain macam, betul tak? Dia takkan sama dengan pakai slipper. Slipper macam makcik-makcik nak pergi ke pasar. Tapi kalau pakai high heel tu, hati-hatilah, sebab akan menjadi berlenggok bila berjalan. Pakai pula ketat, berbentuk badan. Kita rasa benda tu biasa, tetapi ada banyak mata yang tidak halal untuk memandang. Na'udzubillah, 8 jam di tempat kerja, bukan himpun pahala, tapi dosa dicatat sepanjang masa. Yang dihormati sekalian, kita dah dekat pukul 2. Saya diberi peringatan jangan lebih Ustazah sebab waktu kerja. Betul ya? Lepas ni kita semua akan bergegas untuk solat Zuhur. Lepas tu tak makan lagi ni, puasa semua. Masya Allah, puasa kami dan puasa Rejab. Oh, hebat orang pos laju ni, Masya Allah. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian, ikhtilat juga termasuk dalam. Kadang kurang senda dengan lelaki perempuan, dia tepuk-tepuk. Macam tu kan? Tak ada respon awak ni. Tak ada perasaan. Lelaki perempuan dia main tepuk-tepuk. Kadang tu dia tepuk bukan tepuk dengan ni, tepuk dengan telefon ke. Bang. Dia macam ni ya. Okey. Masa zaman remaja-remaja, masa jiwa bergelora dulu kan. Contohlah, ada crush kita bagi pen. Bagi pen, tak sentuh kan? Crush ambil pen. Ada rasa current tak? Tak maksudnya, kan? Ya. Paling terbaik adalah ambillah pen tu, letak bawah. Lepas tu ambil. Tu pun terasa. Kalau crush. Kalau tak crush tak rasalah. Nak kata sampai tahap tu Islam ni memandu kita nak jaga maruah ni, wanita bermaruah. Walaupun nak bagi barang, dia elakkan daripada bersambung barang tu. Kita isi orang kan, tu suami orang. Kalau tak ada tempat bagi je lah, nak cepat bagi je lah. Tapi kalaulah kita nak jaga betul, kita letak tepi. Kadang tu ada setengah lelaki, saya nak pas barang, suami ada, saya bagi suami dulu. Suami pun bagi pada orang tu. Apa saja cara untuk mengelakkan, walaupun tak sentuh direct, ada perantaraan yang menyambung tu. Walaupun nampak Ustazah ni kolok sangat sampai tahap tu. Kadang disebabkan itu boleh pergi kepada perkara-perkara yang lebih jauh. Ada tu, terasa tu. Current tu ya. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian, kadang-kadang tu tangan tanpa bahu. Hei bang, tepi sikit. Tepuklah pinggang orang tu. Tepi sikit aku nak lalu. Elakkan walaupun berlapik. Bukan tak, memang ada yang luar. Ustazah, saya memang tak boleh perempuan tepuk-tepuk. Ui, lain macam. Isi saya dah lama tak tepuk saya. Contoh ya. Ustazah, tolong sampaikan pesanan tempat kerja perempuan jangan nak main tepuk-tepuk je lelaki. Saya tak boleh. Apa yang berlaku? Saya pun cara rumah tangga. Kadang yang datang mengadu, Ustazah, saya kat tempat pejabat, saya kena mandi wajib. Dan kenapa encik? Apa masalah encik? Oi, kat pejabat, orang perempuan kadang duduk menonggeng lah, pakaiannya lah, suaranya lah. Bukan kita kata lelaki ni kuat nafsu. Kenapa dia kata kena mandi wajib? Mandi wajib kat tandas dekat pejabat. Sebab dia nak solat Zuhur. Maksudnya dia telah melakukan perbuatan bukan zina, tapi melepaskan air mani dengan tangan. Terangsang dengan rakan sekerja yang liuk lentuk suara, buat perbuatan tu, perbuatan ni sampai terangsang. Kita bukan nak cari salah siapa. Siapa salah? Lelaki tu tak boleh kawal nafsu dia, ataupun wanita yang merangsang hawa nafsu. Sebenarnya kedua-duanya ada kesilapan. Tetapi ada orang yang memang sangat mudah hawa nafsunya terangsang. Mungkin fitrahnya begitu, mungkin ada sebabnya dia jadi begitu. Jadi kita orang perempuan jaga maruah diri kita. Jaga cara kita berjalan, cara kita bercakap. Bukan nak susahkan kita, tetapi bila kita kuat menjaga diri kita, maruah kita di pejabat, percayalah Allah akan jadikan suami kita pun akan jaga maruah dirinya di pejabat. Dan hasil daripada kita jaga maruah diri kita susah payah macam payah ni, Allah akan jadikan anak kita di mana pun dia berada, dia akan jaga maruah diri dia. Dengan sahabat, kawan-kawan dia sama inisi, kawan sekelas. Sebab Allah melihat usaha wanita yang solehah, lelaki yang soleh ini menjaga dirinya,
menjaga maruah dirinya. Walaupun ketika itu pasangannya tak nampak, isteri tak nampak, suami tak nampak, tapi dia tahu Allah nampak. Dan yang terakhir, antara bibit-bibit maksiat di pejabat tak jaga ikhtilat adalah bila keluar makan berdua-duaan. Keluar makan, naik kereta, duduk sebelah-sebelah. Mula-mula elok lagi tangan tu pegang gear tengah tu kan. Lama-lama dah jadi gear lain lah pula. Bukan gear, gear kat tengah tu kan. Gear kat tengah tu kan. Lama-lama dah terlebih sempadan dah pegang gear lain dah sebelah sana. Sebab itu bila kita bekerja, ada waktunya kita kena bergerak dengan rakan sekerja lelaki perempuan. Biarlah lelaki bawa kereta, kita duduk belakang. Kalau boleh bawa teman. Jangan dalam kereta 2 orang saja, lelaki perempuan, suami orang, isteri orang, anak dara ke apa ke, bujang sama anak dara ke, anak dara dengan isteri orang ke. Anak dara isteri orang tak ada masalah. Bujang dengan isteri orang ke, jangan biar dalam satu kereta tu, walaupun kita kata kan di khalayak ramai, tetap berdua-duaan. Berdua-duaan di khalayak ramai namanya. Sebab apa yang mereka bercakap, apa yang mereka buat, tetap orang tak boleh nampak, tetap terhalang dan tetap ada peluang buat maksiat. Kecuali terpaksa sangat. Bos kata, pergi 2 orang ni je. Saya ajak teman, tak payah nak kacau orang lah. Orang lain ada kerja. Pergi sekejap 2 orang ni, sesaingan, wakil saya. Tak ada pilihan. Bos tak bagi, bawa teman. So pergi berdua, yang terbaik, yang lelaki duduk depan, yang perempuan duduk belakang. Kita akan ada istilah, ada istilah apa? Kita rasa macam aku bos pula, kau tolong bawa, aku bos kat belakang. Sebenarnya benda tu tak ada isu pun. Saya kalau dulu terpaksa macam ni, driver depan, minta maaf ya cik, saya duduk belakang. Tak apa Ustazah, saya faham. Lagipun nak pergi tempat dekat dan pengarah suruh pergi segera, jadi saya tak sempat nak bawa ni, tapi dia dah faham. Kita bukan nak belagak jadi bos, tapi nak jaga batasan. Kadang tu perbualan ringan je, perbualan sikit-sikit je. Bila berduaan, dia jadi manis, jadi sedap, jadi syok, jadi seronok. Diperindahkan oleh iblis dan syaitan. Keluar makan, duduk kat meja makan, betul-betul berdepan, lelaki, perempuan. Lepas tu bila orang tengok, apa bersangka buruk ni, rakan sekerja kot. Nanti kalau suami dia tengok, baru tahu bergelabah. Bila suami tengok, rakan sekerja, bersangka buruk. Bukan orang sangka buruk, anda buat perbuatan yang buruk. Tak perlu nak sangka-sangka. Perbuatan itu tidak manis. Isi orang, suami orang duduk satu meja berdepan. Kalau pun nak makan sebab ada urusan kerja, boleh makan sama-sama. Biarlah bersilang sikit. Laki kat situ, perempuan kat sini. Pandailah susun atur kedudukan tu. Bahkan kalau dia meja sebelah, kita meja sebelah pun tak ada masalah. Dalam perjalanan berhenti makan. Bukan sebab rakan sekerja mesti makan rapat-rapat. Orang ingat suami isteri. Saya banyak kali tersilap. Bila pergi kedai makan kat luar-luar, orang pun tegur, Ustazah nak ambil gambar? Oh, dengan suami ya? Tak, ini rakan sekerja. Muka dia pun dah merah. Sebab meja tu adalah kecil, duduk pula rapat. Rapat tu macam rakan sekerja. Subhanallah, Allahu Akbar. Semalam saya ada buat spek anak saya kat kedai spek lah. Lepas tu saya tengok suaminya tunggu, lepas tu ada 2 anak lelaki. Yang menyantuni buat spek ni adalah lelaki, yang buat spek isteri. Dia punya rapat tu, cek, pegang apa semua. Sedangkan ada seorang lagi perempuan, staf perempuan juga. Gurau senda dekat-dekat muka. Saya pun fikir, oh mungkin tu adalah adik dia kot, kerja kedai spek. Lepas tu kita kan kadang menyibuk juga kan, dengar, oh tak, dia panggil cik, oh bukan kawan, bukan kenalan. Yang saya tengok air muka suami keluar daripada kedai, tak masuk-masuk. Lepas tu saya kata, ya Allah, suami depan suami buat rapat, mungkin dah terbiasa tak jaga pergaulan di luar, sampai tak sedar suami sedang tengok. Suami pun tak senang tengok mesra walaupun dengan jurujual. Suatu suami saya tak bagi, saya panggil jurujual abang. Walaupun penjual goreng pisang, abang goreng pisang 2. Oh, suami saya marah. Abang apa abang? Ni abang. Cik. Sebab dia seorang je saya boleh panggil abang. Jual apa pun, ni semua panggil encik ataupun tuan. Tuan, anak goreng pisang. Bertuan-tuan pula. Tak yalah tuan-tuan, abang je. Macam tu kan. Sebab sebenarnya mak saya dah ajar daripada kecil. Semua jual-jual, walaupun masuk sekolah menengah apa semua, panggilan sangat penting akan membataskan. Ada orang kat pejabat, dia panggil orang lelaki sayang. Sayang. Kak, kenapa panggil sayang? Aku panggil semua orang sayang. Aku lupa nama, semua sayang. Makanlah sayang. Kak, tak boleh. Aku tak ada perasaan apa-apa lah kat dia. Tak syok lah aku panggil sayang tu, macam tak ada apa pun.
Itu akak, kok dia terasa dia tergiang-giang, akak panggil yang. Sebab isteri dia tak panggil dia sayang, tiba akak panggil dia sayang. Tak boleh kak. Jangan menimbulkan masalah hati kepada orang yang hatinya sudah lemah, diuji sekian-sekian. So panggil panggilan yang formal kan, encik, tuan. Kadang kita rasa abang tu biasa, tetapi setengah orang perkataan abang itu ada rasa sensitif, bergegar jiwa raganya. Masya Allah. Jadi itulah sedikit perkongsian. Mohon maaf salah dan silap, mudah-mudahan bermanfaat. Sekarang dah pukul 2.10, dah lebih masa.